Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, Tan Sri, Datuk-datuk, Datuk Sri, Datin-datin dan muslimin muslimat yang berada di mana-mana, insya-Allah malam ini kita bersama lagi dalam sesi daurah Mufiq, dan malam ini kita bersiaran langsung di Galeri Rihlah Nabawiyah. Kita berada di segmen perkampungan Bani Sa'ad, yang merupakan tempat Rasulullah SAW besar selama 6 tahun. Pada minggu lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan resam Osmani. Adakah ia tauqifi ataupun ijtihadi? Maknanya tauqifi itu ialah suatu yang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan wahyu dan juga daripada Nabi SAW. Maknanya wahyu itu sama ada daripada Al-Quran, daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga daripada hadis. Hadis pun disebut wahyu juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tu dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi berdasarkan pada wahyu yang diwahyukan. Jadi tauqifi kita dah dapat satu kesimpulan bahawa resam Osmani menurut jumhur ulama mengatakan ia adalah tauqifi. Jadi apa pula malam ni kita nak bincang, saudara Muhaimin kita? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu lepas saya tinggalkan Ustaz dengan satu soalan. Ya. Tapi recap balik, yang minggu lepas kita bercakap mengenai resam Al-Quran ijtihadi ataupun tauqifi. Dan soalan yang terakhir sebelum tu saya ada tanya Ustaz, macam mana kalau resam Osmani itu ialah tauqifi lah. Jadi macam mana surah-surah ni disusun? Kenapa Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, ketiga dan seterusnya? Ya. Dan boleh Ustaz terangkan bagaimana, adakah dia ijtihadi ataupun tauqifi juga? Okey, ini adalah satu persoalan dan juga satu perkara yang sepatutnya kita semua tahu. Sebab kita ni bila kita nak mendekatkan diri pada Quran, istilah-istilah Quran tu kita kena tahu. Kenapa disebut ayat, kenapa disebut surah, kenapa disebut hizib, kenapa disebut juzuk. Betul. Kan? Kita kena tahu. Baik, surah ini bila kita buka dalam Quran, kita akan disebut surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah dan sebagainya lah. Dia ada berapa surah? Ada 114 surah. 114 surah. Baik, kalau kita tengok dari segi sejarah penurunan Al-Quran, ataupun kita kata sirah Al-Quran, penurunan Al-Quran, ayat yang pertama diturunkan ialah ayat apa? Iqra. Dia ayat Iqra diturunkan di Gua Hira. Gua Hira di Mekah. Betul. Ketika mana Nabi SAW dia bertahannuth ataupun berta'abud. Kita istilah Melayu kata bertapa lah kan. Berkhalwat. Tapi maknanya berkhalwah itu untuk dia Rasulullah bertafakur. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat Jibril. Ada kisahnya bagaimana permulaan wahyu itu. Jadi ayat yang pertama diturunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan satu surah, dia hanya 5 ayat sahaja. 5 ayat sahaja yang mula-mula diturunkan kepada Nabi SAW. Dia tak surah lengkap. Lepas tu baru diturunkan surah secara lengkap. Kemudian beberapa lama lepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pula ayat ya ayyuhal muzammil.
qumil laili illa qalila, sehingga ada beberapa ayat. Jadi dari segi sejarahnya, Al-Quran itu bukanlah seperti yang Al-Quran itu bukanlah diturunkan seperti yang tertib mushaf. Kalau tertib mushaf, dia daripada surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah diturunkan selepas daripada itu. Dia bukan ayat surah yang pertama. Dia bukan surah yang pertama. Baik, istilah surah ni apa maksud surah? Tuan-tuan boleh buka dalam Mushaf Mufid kita. Kita ada beberapa versi Mufid sekarang ni. Betul. Yang kecil, yang pertengahan, yang besar. Boleh dapatkan di cawangan-cawangan yang selestu. Kalau kita buka Mushaf Mufid dalam muka surat 59. 59 di belakang. Kita ada ceritakan tentang pembahagian Al-Quran kepada surah dan juzuk. Ibnu Manzur kita nukilkan daripada lisanul Arab, surah bermaksud kedudukan ataupun kata jamaknya suar. Manakala surah pada binaan adalah suatu yang baik dan tinggi. Maknanya binaan tu kita nampak suatu yang nampak jelas, nampak nyata, nampak baik, kemudian dia tinggi daripada yang lain, itu disebut surah. Justru Al-Jauhari berpendapat dinamakan surah dalam Al-Quran kerana ialah satu kedudukan selepas satu kedudukan yang terputus daripada yang lain. Kita nak mudah faham inilah. Surah itu ataupun dalam bahasa Arab surun. Surun maksudnya apa? Maksudnya pagar. Pagar. Maknanya perkataan suratun itu juga asalnya pada perkataan surun, makna pagar. Maknanya dia ada satu bahagian, dia ada satu bahagian. Jadi dalam bahagian ini disebut satu kawasan lah. Kawasan tu yang dipisahkan dengan pagar. Surun. Surun. Akhirnya dikenali sebagai suratun. Suratun maksudnya himpunan ayat-ayat di dalam satu kawasan, dan kawasan itu dinamakan dengan nama-nama yang tertentu. Contohnya akhirnya dikenali dengan nama Al-Baqarah. Kemudian surah An-Nisa dan lain-lain. Kebanyakan ulama ijma' ulama mengatakan bahawa penentuan surah-surah itu adalah berdasarkan kepada wahyu. Maknanya dia tauqifi. Sejarahnya begini bila Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, wahyu itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca beberapa kali, kemudian para sahabat yang menghafal. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan beberapa sahabat supaya bila yang menyalin Al-Quran itu, Zaid bin Sabit, Muawiyah dan sebagainya itu, dia kata letakkan ayat ini di dalam surah ini sebelum ayat ini, selepas ayat ini. Maknanya penentuan ayat itu di dalam surah-surah tertentu adalah berdasarkan arahan ataupun petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya dia ialah tauqifi. Jadi para sahabat lepas pada itu tahulah. Sebab itu apabila mushaf disalin, itu disalin mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian Rasulullah sebelum wafat tu, Rasulullah bertadarus dengan Jibril pada Ramadan yang terakhir itu sebanyak 2 kali. Dan di situlah para sahabat tahu bagaimana kedudukan ayat itu dalam surah apa, ayat keberapa apa semua itu adalah berdasarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia adalah tauqifi. Bagaimana para sahabat dia nak tahu kedudukan ayat itu dalam surah tertentu, kemudian masuk pula surah yang lain. Jadi para sahabat dia akan mengetahui permulaan suatu surah apabila dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bila Rasulullah memulakan Bismillahirrahmanirrahim, maka para sahabat tahu itu adalah surah yang baru.
Maknanya sebab itu dalam perbahasan basmalah ataupun kita kata bismillahirrahmanirrahim itu, para ulama dia khilaf, ada tempat-tempat yang khilaf. Contohnya Al-Fatihah itu dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah basmalah termasuk itu dalam adakah dia termasuk dalam Fatihah ataupun dia hanya sekadar permulaan sesuatu surah macam surah-surah yang lain. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i kita menerima pandangan ataupun ijtihad Imam Syafi'i mengatakan bahawa basmalah itu adalah satu surah daripada Al-Fatihah dan dia wajib dibaca bersama dengan Al-Fatihah tu, maknanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tu ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin tu ayat kedua. Dia Al-Fatihah ni dikenali juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang. Jadi dalam masalah bila khilaf di kalangan ulama ni, jadi ada ulama yang mengatakan bismillah itu bukan daripada Fatihah. Dia terasing. Jadi yang mana yang jadi 7 tu? Jadi 7 daripada alhamdulillah sampai yang siratal ladzina an'amta alaihim, dia jadi satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim jadi 2 ayat. Jadi 7 juga. Jadi kita dalam pegangan kita dari segi fiqahnya, bismillah itu wajib dibaca. Kalau kita baca Al-Fatihah dalam keadaan jahar, maka kita juga menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan jahar. Jadi kalau kita pergi tempat-tempat lain, mazhab Maliki contohnya, bismillah itu dia tidak dianggap satu surah daripada Al-Fatihah. Jadi dia orang tak baca bismillah. Betul. Dia terus alhamdulillah kan? Ya, terus alhamdulillah. Ada setengah mazhab lain, mazhab Mali, dia baca bismillah juga, tetapi dia dibaca basmalah itu dibaca dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis. Jadi itu khilaf. Kemudian dalam surah At-Taubah, kalau kita buka surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah, basmalah itu tidak diletakkan di awal. Tak, kita buka surah Taubah dalam Quran pun dia tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu setiap ayat. Sebabnya surah Taubah tu dia banyak cerita tentang peperangan. Jadi basmalah ni dia adalah suatu benda yang berunsurkan rahmat. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, macam terjemahan lah. Kan? Jadi maknanya perkataan Ar-Rahman dengan Rahim tu dia rahmah. Ayat maksudnya dia asal daripada perkataan rahmah. Jadi sebab itu dalam surah Bara'ah ataupun surah Taubah tu dia tidak diletakkan basmalah. Jadi macam tak kena pula surah tu macam menggerunkan kan. Betul. Jadi atas dasar itu maknanya basmalah itu dalam perbahasan ulama, maknanya basmalah itu diletakkan sebagai permulaan kepada sesuatu surah. Jadi para sahabat dia nak tahu antara surah ini dengan surah ini, bila Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah, jadi dalam surah At-Taubah. Baik, dalam masalah surah ni juga para ulama mengkategorikan surah. Kita tengok ada surah panjang, ada surah pendek. Dia ada istilah para ulama dalam menetapkan surah ini. Disebut As-Sab'ut Tuwal. As-Sab'ut Tuwal maksudnya 7 surah yang panjang-panjang. Seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf dan surah Yunus. Kita tengok yang depan-depan Al-Quran ini. Semua panjang-panjang. Sab'ut Tuwal. Dia lebih daripada 200 ayat. Kita tengok Baqarah pun 280 lebih ayat. Kemudian kategori yang kedua disebut Al-Mi'un. Mi'un daripada mi'ah. Mi'ah maksudnya 100. Maknanya surah-surah yang menyusul selepas 7 surah yang tersebut tadi, sehinggalah kepada surah Asy-Syu'ara. Jadi Al-Mi'un tu dinamakan Al-Mi'un sebab apa? Kerana setiap surah itu mengandungi 100 ayat ataupun lebih. Maknanya dia 100 ke atas lah.
Baik, kemudian disebut juga Al-Masani. Masani itu surah-surah yang jumlah ayatnya kurang daripada 100. 100. Iaitu surah yang menyusuli selepas surah Al-Mi'un tadi, sehinggalah ke surah Qaf dan Al-Hujurat atau Hujurat. Dinamakan demikian kerana ia sentiasa dibaca berulang-ulang dan lebih pantas dibaca dengan As-Sab'ut Tuwal dan lebih pantas dibaca daripada As-Sab'ut Tuwal dan Mi'un. Dia surah-surah yang bawah pada 100. Jadi orang dia membacakan surah-surah tersebut dalam solat, maknanya dia surah pun pendek. Kalau kita nak baca surah Baqarah, 3 jam lah pun habis kan. Jadi dia bacakan surah-surah yang pendek itu. Maknanya masani itu suatu yang dibaca berulang-ulang. Jadi kalau dalam solat pun kita pilih lah yang panjang-panjang sikit pun kita baca daripada kategori ni. Al-Masani. Al-Masani ni kalau baca Baqarah orang tengok bagi salam tu tak tahulah ada orang dekat belakang. Kemudian kategori yang ketiga disebut Al-Mufassal. Mufassal surah yang menyusul Al-Masani tadi dalam bentuk surah-surah pendek. Kategori ini bermula daripada surah Al-Hujurat ataupun Qaf hinggalah kepada surah An-Nas, sebagaimana yang dipersetujui oleh kebanyakan ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah As-Saqafi. Kemudian Al-Mufassal ini pun dia ada 3 bahagian, 3 jenis. Dia sebut Al-Mufassal At-Tuwal, kemudian Al-Mufassal Al-Awsat, kemudian Al-Mufassal Al-Qusar. At-Tuwal maksudnya surah yang panjang sikit lah. Al-Awsat pertengahan, Qusar yang pendek-pendek. Jadi surah At-Tuwal ini daripada surah Qaf hinggalah kepada surah Al-Buruj. Kemudian surah Al-Mufassal Al-Awsat bermula daripada surah At-Tariq, Wasama'i Wat-Tariq tu hinggalah kepada surah Al-Bayyinah, Lam Yakunin tu. Kemudian surah Al-Qusar bermula daripada Az-Zalzalah hingga surah An-Nas. Ataupun dikenali juga dengan nama apa? Surah-surah lazim. Maksudnya surah-surah lazim tu maksudnya itu istilah Melayu, istilah kita. Maksudnya surah yang selalu dibaca di dalam solat. Saya kalau saya baca dalam solat seorang diri lah, itu masalah saya lah. Saya suka baca surah yang paling pendek. Apa surah paling pendek? Qul huwallah. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dah memang malas nak baca lah. Kita harap dapat juga pahala. Jadi ini adalah perbahasan tentang surah. Jadi surah itu adalah tauqifi, maknanya apa yang diterima daripada Nabi SAW. Yang kat mana pula ijtihadi? Ada juga yang ijtihadi. Nanti kita akan sambung pula minggu depan berkenaan dengan ijtihad para ulama yang selain daripada surah lah, maksudnya yang hizibnya, yang juzuknya dan sebagainya. Itu kita akan sambung insya-Allah pada minggu depan, minggu hadapan insya-Allah. Tapi untuk minggu hadapan saya nak bagi satu soalan macam biasalah. Saya bagi satu soalan, Ustaz jawab minggu hadapan. Ya. Siapa yang menamakan surah-surah ni? Ya. Adakah waktu Nabi beri Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dia dah beritahu ini surah sekian-sekian? Ya. Itu soalan tu minggu depan Ustaz jawab nanti Ya, insya-Allah. Insya-Allah, moga Allah panjangkan umur kita. Amin. Dah secukup untuk malam ini jilsah kita, daurah al-mufid kita. Semoga kita dapat manfaat bersama, saya, tuan-tuan dan juga perempuan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Kita tangguhkan dengan baca wal asri dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.